Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran pada malam ini kita dapat bertemu secara maya dan insya-Allah kita mengambil berkat hari yang mulia, hari Jumaat, untuk kita tadabbur suratul Kahfi yang penting untuk kita jadikan bekalan berdepan dengan zaman fitnah, zaman kekeliruan, zaman bencana. Terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan suratul Kahfi. Suratul Kahfi bermaksud surah gua, merujuk kepada sejarah penting yang menjadi pedoman bagi kita umat Islam, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Suratul Kahfi dikategorikan sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan bila kita sebutkan Makkiyah, sudah pastilah pembawakan surah ini lebih kepada akidah, lebih kepada iman. Suratul Kahfi sekiranya kita melihat dari sudut perbincangan tertib, susunan, kesinambungan surah, kita akan dapati suratul Kahfi diapit antara suratul Isra dan surah Maryam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma meletakkan kedudukan suratul Kahfi ini istimewa kerana ia bersekali dalam kumpulan suratul Isra, suratul Kahfi, surah Maryam. Dari sudut kedudukan suratul Kahfi itu sendirilah kita dapati ada mesej yang cukup penting disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para sahabat ada yang menggelarkan surah sebelum dari suratul Kahfi, suratul Isra, iaitu dengan gelaran surah Bani Israel. Dalam kita memahami suratul Kahfi, kita tidak lepas daripada memahami ayat Al-Quran dengan merujuk ayat Al-Quran lain dan merujuk hadis-hadis Nabi SAW. Dari sudut kelebihan suratul Kahfi diriwayatkan dalam pelbagai versi hadis. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat awal suratul Kahfi, maka dia terpelihara dari dajjal. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi SAW meletakkan kelebihan suratul Kahfi pada 10 ayat terakhir. Versi itu juga diriwayatkan oleh hadis sahih riwayat Muslim. Begitu juga ada hadis yang menjelaskan 3 ayat awal suratul Kahfi. Pendek kata, suratul Kahfi ini temanya adalah tema zaman fitnah, zaman kekeliruan. Dan kemuncak fitnah yang ditimpakan ke atas manusia adalah kemunculan Dajjal. Dari sudut hadis-hadis yang kita telah bacakan tadi, kita dapati bahawasanya terdapat beberapa bahagian yang penting. Berdasarkan hadis Nabi, suratul Kahfi ini 3 ayat pertama, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Bahagian-bahagian penting inilah mengapit 4 kisah yang terkandung dalam suratul Kahfi yang menjadi penunjuk kepada kita berdepan dengan zaman fitnah. Sekiranya kita merujuk tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, sangat menarik tafsiran beliau. Beliau meletakkan suratul Kahfi ini keistimewaannya merupakan kesinambungan kepada suratul Isra. Kalau kita lihat
permulaan suratul kahfi berbunyi alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Allah kata segala puji bagi Allah, segala puji bagi Dia, iaitu Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, yang mana sifat Alkitab itu tidak ada bengkang-bengkok. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan terdapat hubungan antara suratul kahfi dan suratul Isra, kerana suratul Isra diakhiri dengan ayat wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Kemudian disambung selepas itu suratul kahfi alhamdulillah. Kalau kita bandingkan permulaan suratul kahfi dan suratul Isra, memang ada kesinambungan. Kerana kesinambungan suratul Isra adalah subhanallazi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam. Subhanallah, subhanallazi asra bi'abdihi. Adapun permulaan suratul kahfi alhamdulillah. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi katakan bahawasanya syiar zikir di dalam Islam subhanallah walhamdulillah. Jadi kita dapati permulaan suratul Isra ataupun digelar oleh sebahagian dari para sahabat surah Bani Israel berbunyi subhanallazi asra bi'abdihi. Permulaan suratul kahfi alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Jadi package bahawasanya kita perlu memahami suratul Isra, suratul kahfi. Sebelum itu adalah suratul Isra digelar oleh sebahagian dari para sahabat sebagai surah Bani Israel. Jadi kalau kita lihat dengan tema suratul kahfi, zaman fitnah, dan begitu juga sikap-sikap yang perlu ada untuk berdepan dengan kemuncak fitnah ke atas manusia itu Dajjal, maka kita tidak boleh lari daripada memahami sejarah dan sikap Yahudi Bani Israel yang antaranya dimuatkan dalam suratul Isra. Baik, kita terus pergi ke ayat pertama. Malam ni ayat pertama sahaja. Allah berfirman, segala puji bagi Dia yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Segala puji, alhamdu, bermaksud terkandung di bawah maksud alhamdu, segala puji bagi Allah itu adalah pujian al-madhu dan asyukru, bersyukur. Memuji Allah dan bersyukur dengan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita merujuk kepada ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja, iaitu nikmat apa? Nikmat Allah kirimkan kepada kita hamba-Nya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dalam beberapa ayat Al-Quran yang boleh kita lihat dalam suratul Isra baik, dalam suratul Kahfi baik, Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran abdihi, hamba-Nya. Allah menyuruh kita supaya berobjektif dalam menyintai, menyayangi, menyanjungi Nabi SAW pada perkara yang boleh kita tiru. Pada perkara yang boleh kita tiru, yang boleh kita ikut, iaitu dari sudut apa? Dari sudut ubudiyah, ketaatan. Jadi bila kita baca apabila Nabi digelar oleh Allah sebagai abdi, hamba-Nya, itu merupakan pujian yang sangat tinggi, kerana Allah mengiktiraf ubudiyah, ketaatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka justru dalam kita menyanjungi Nabi, kita perlu melihat sudut-sudut ketaatan Nabi. Mungkin kadang-kadang kita memuji Nabi dari sudut ketampanan Nabi, keturunan Nabi, image ataupun karakter fizikal Nabi. Tidak dinafikan Nabi ada kelebihan dari segenap sudut,
Tetapi kalau kita memuji sebagai contoh fizikal Nabi, rupa paras Nabi, kita tak boleh ikut perkara itu. Kita tidak boleh ikut. Tampannya Nabi itu kita tak boleh nak ikut. Kita dengan keadaan kita begini sahaja. Tetapi yang boleh kita ikut adalah ubudiyah, ketaatan Nabi SAW, abdihi. Jadi kalau kita lihat dalam pengakhiran suratul Kahfi yang turut terkait, Allah katakan, qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni merupakan manusia, bashar, manusia biasa, bashar. Kerana di dalam Al-Quran ada perkataan al-bashar, ada al-insan, ada al-ins, ada an-nas, merujuk kepada maksud yang berbeza-beza. Tapi dari sudut nak nyatakan Nabi itu, dia bashar, manusia sebagaimana kita semua. Tetapi ada kelebihan yang Allah suruh kita tumpukan pada Nabi. Apa benda? Yuha ilai. Allah kurniakan kepada Nabi wahyu. Maka selepas daripada Allah katakan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab, yang telah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Alkitab, dan kitab itu sifatnya lam yaj'al lahu iwaja. Lam yaj'al lahu iwaja ditafsirkan oleh para ulama sebagai istiqamah. Ini kalau kita lihat dalam tafsir Sya'rawi pun dia sebut istiqamah, dalam huraian Syekh Qutb fi Zilalil Quran pun sebut lam yaj'al lahu iwaja, iaitu istiqamah. Jadi ayat yang pertama merupakan ayat yang menyuruh kita supaya istiqamah. Ada satu kitab Maulana Abul Hasan An-Nadawi rahimahullah taala, kitab yang berjudul Bainal Iman wal Madiyah, antara iman dan kebendaan, materialism. Dan dalam kitab tersebut memang menjelaskan bahawasanya suratul Kahfi ini dia memberikan kepada kita persediaan-persediaan dan gambaran cabaran yang akan dikenakan oleh Dajjal, iaitu kebendaan. Maka yang pertama sekali adalah mestilah istiqamah dengan Islam. Baik, kita balik. Apabila Allah katakan anzala ala abdihil kitab, Alkitab, iaitu Al-Quran, dan kita perlu memahami bahawasanya fungsi Al-Quran ini bukan semata-mata untuk dibaca, untuk dihafal, tetapi mestilah untuk difahami. Jadi tuntutan ataupun komitmen memahami Al-Quran inilah yang kadang-kadang tertinggal dalam kalangan kita umat Islam. Sedangkan para ulama telah membekalkan kepada kita kitab-kitab tafsir mereka yang muktabar, dan ini juga yang dijelaskan oleh beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan antara gejala petanda di ambang berlakunya kiamat adalah umat Islam meninggalkan Al-Quran. Begitu juga Al-Quran hanya tinggal pada tulisan, la yabqal minal Quran illa rasmuhu. Hadis-hadis umpama itu menjelaskan kepada kita betapa pentingnya pesanan ayat pertama suratul Kahfi ni. Kok mana sekalipun nak selamat kena pegang dengan Quran, dan Quran itu pensyarah utamanya adalah abdihi, hambanya itu Nabi kita Muhammad SAW. Melihat betapa pentingnya Al-Quran, sebagai contoh dalam surah Ar-Rahman, Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau menjelaskan bahawasanya betapa pentingnya Al-Quran, sehingga di dalam surah Ar-Rahman Allah nyatakan Allah mengelmukan manusia itu dengan Quran. Manhaj kehidupan Al-Quran itu terlebih dahulu, selepas itu barulah Allah katakan khalaqal insan.
Allah menjadikan, Allah mencipta insan, manusia yang teratur. Maka disebabkan itu, kalau kita lihat dalam keterkaitan ayat-ayat lain dalam suratul Kahfi, kita akan dapati betapa pentingnya untuk kita selamat di ambang berlakunya kiamat adalah dengan kita sendiri memiliki ilmu pada kadar yang cukup untuk menjaga diri kita sendiri. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat surah Ar-Rahman, 'allamal Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW, memang petanda hampir berlakunya kiamat adalah manusia, khususnya umat Islam itu sendiri sudah tidak mementingkan ilmu, maka muncullah golongan Ruwaibidah, muncullah golongan yang jahil, maka yang jahil itu akan melantik pemimpin yang jahil. Semua itu berlaku yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian Allah katakan lam yaj'al lahu iwaja, yang mana sifat Al-Quran itu adalah tidak ada i'wijat, tidak ada bengkak-bengkok, tidak ada kontradiksi, tidak ada kekhilafan di dalam Al-Quran antara satu ayat ke satu ayat. Dan kalau kita membaca Al-Quran, ayat Al-Quran akan menyokong ayat yang lain, akan menyokong, akan menjelaskan ayat yang lain. Maka dalam ayat yang pertama, Allah menyuruh kita supaya istiqamah, konsisten dengan Islam. Dan untuk konsisten dengan Islam mesti merujuk Alkitab. Dan untuk memastikan kefahaman kitab itu selari dengan apa yang telah dimaksudkan oleh Allah, mesti merujuk kepada abdihi, iaitu syarat istiqamah mesti ikut Alkitab dan mesti ikut abdihi, hambanya Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kita sebutkan berkenaan istiqamah, kita akan bertemu dengan doa yang Allah programkan supaya kita baca tiap-tiap kali rakaat solat, iaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah, untuk kita faham istiqamah ini bagaimana. Yang dalam suratul Kahfi Allah katakan istiqamah mesti rujuk kitab, mesti rujuk Nabi. Dan contoh golongan yang ikut kitab, ikut Nabi itu bagaimana? Allah jelaskan di dalam suratul Fatihah. Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Kemudian Allah ajar jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, Islam. Apakah kita boleh terbayang kalau kita lahir dalam keadaan bukan Islam? Bukan Islam. Agak-agak kita dah jumpa Islam ke tak hari ni? Dalam keadaan sikap kita serba lemah dan serba tidak menghargai pedoman wahyu, agak-agak kita dah jumpa Islam. Maka disebabkan itu kita perlu benar-benar memahami bahawasanya nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. An'amta alaihim. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan golongan yang diberikan nikmat oleh Allah itu golongan yang bagaimana? Golongan yang minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Golongan yang perlu kita ikut. Zaman hari ni kita ikut macam-macam orang. Dan banyaklah zaman hari ni pengaruh. Sama ada pengaruh penghiburnya ataupun pengaruh bagaimana. Tetapi Allah telah programkan kepada kita. Kalau nak jadi orang yang istiqamah, konsisten dengan Islam itu mesti ikut, tak boleh lari daripada contoh golongan ini, iaitu siapa? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Sifat nabi yang kita belajar sejak daripada kecil dulu, sifat nabi yang benar, siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan ajaran, menyampaikan Islam, dan cerdik, menggunakan akal untuk
untuk Islam, untuk keuntungan Islam. Tu minan nabiyyin, ada sifat ini. Bila kita belajar sifat Nabi, siddiq, amanah, fatanah, tabligh, bukan semata-mata sifat itu kita sandarkan kepada Nabi saja. Kita yang nak ikut Nabi ni, kita kena ada sifat ini. Kemudian siddiqin, golongan yang benar, golongan yang sentiasa bersikap benar, benar dengan iman, benar dengan Islam. Dan kita minta jauhlah daripada jadi golongan yang tidak benar. Antara yang dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi SAW, iaitu di ambang berlakunya kiamat akan semakin ramainya golongan munafikin, golongan yang tidak benar, golongan yang hipokrit. Kemudian tabligh, giat menyampaikan ajaran Islam, berkongsi iman, berkongsi kefahaman, berkongsi mesej Islam, dan fatanah, menggunakan kecerdikan bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kepentingan Islam. Wasyuhada, golongan yang mati syahid, golongan yang mati syahid, wassalihin, golongan yang soleh. Maka disebabkan itu kita perlu menjadikan golongan yang telah disenaraikan di dalam ayat ini sebagai ikutan utama dalam kehidupan kita. Kemudian Allah jelaskan jalan yang tak istiqamah itu jalannya bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan golongan yang al-maghdub, yang dibenci, al-muntaqam. Al-muntaqam, yang dibenci, yang didendami, dan bukan jalan golongan ad-dhalin, yang sesat. Kalau kita baca sekali lalu, apa bezanya? Kalau kita baca hadis Nabi SAW yang menafsirkan ayat dari suratul Fatihah ini, kita akan dapati bahawasanya al-maghdub merujuk kepada Yahudi, ad-dhalin merujuk kepada Nasrani, Yahudi dan Nasrani, dan ada kaitan dengan ayat yang seterusnya. Tetapi takkan suratul Fatihah itu semata-mata menyuruh kita supaya berawas, supaya berwaspada daripada golongan Yahudi dan Nasrani ini. Jadi kalau kita melihat huraian oleh Imam Hasan al-Banna rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kenapa Yahudi itu jadi al-maghdub, kenapa Kristian Nasrani itu jadi dhalin. Jadi antara faktor Yahudi dari sudut sejarah Bani Israel terdahulu mereka menjadi al-maghdub adalah kerana mereka adalah golongan yang sudah tahu kebenaran. Sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak bersama dengan kebenaran. Dia sudah tahu. Dia ada pengetahuan kebenaran, tetapi dia menyembunyikan kebenaran. Allah katakan dalam suratul Fatihah, Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan dan kamu sanggup menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kamu tahu. Jadi yang menyebabkan kita menjadi al-maghdub, dibenci, didendami, dimurkai oleh Allah adalah merujuk kepada golongan yang dia dah tahu mana betul mana salah, tapi dia sembunyi kebenaran. Dia ikut mana yang salah. Dan banyak sejarah manusia kita dapat saksikan, bukan orang tak tahu mana betul mana salah, tetapi dia pilih yang salah. Sebab apa pilih yang salah? Kerana kepentingan hidup. Kepentingan hidup, dan kepentingan hidup inilah yang kita akan temui dalam banyak pesanan-pesanan dalam suratul Kahfi berkaitan dengan al-madiyah. Itu materialistik. Jadi sebagai contoh kisah Bani Israel terdahulu, mereka bukan tak tahu Nabi-Nabi itu adalah golongan yang benar, tetapi mereka ada kepentingan. Alhaakumut takatsur. Oleh kerana itu kita jangan anggap kononnya orang tak bersama dengan Islam, orang tak bersama dengan kebenaran, dia tak tahu. Tak, sebenarnya dia tahu. Secara sama ada secara sedar ataupun secara separasedar, sebenarnya dia tahu. Tapi dia ada kepentingan. Ini ad-dhalin, ini al-maghdub.
Adapun ad-dhalin adalah golongan yang memang sesat. Golongan, kalau kita lihat sejarah Nasrani, mereka melakukan ibadat, ritual dalam keadaan ikhlas, kelihatan ikhlas, kelihatan mahu mendapatkan ganjaran daripada Tuhan, tetapi mereka jadi sesat kerana apa? Mereka selesa diperbodohkan. Kalau kita membaca sejarah perkembangan agama Nasara, kita akan dapati berapa banyak mereka diperbodohkan oleh pendeta-pendeta yang sebenarnya merupakan sebahagian daripada mereka adalah Yahudi yang menyamar menjadi pendeta. Tapi apabila berlakunya penyelewengan, mereka tak payah fikirlah, kita ikut sahaja. Maka apabila dia ikut begitu sahaja, dia selesa diperbodohkan. Akhir sekali jadi dhalin, membentuk agama baru, agama Nasara. Maka untuk kita, kalau kita mahu rumuskan dalam suratul Kahfi ayat pertama ini, ayat pertama Allah menyuruh kita supaya istiqamah, konsisten dengan Islam. Dan pemarkahan istiqamah itu bukan kita yang buat, tapi Allah yang buat. Allah meletakkan mahu istiqamah itu mesti manhaj hidup itu lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada bengkang-bengkok, straight, konsisten dengan mana yang betul kata betul, mana yang salah kata salah. Dan untuk bersikap begitu mestilah merujuk kepada Alkitab, Al-Quran. Jadi sebagai pembetulan sikap, memang ada hadis Nabi SAW. Nabi katakan, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal, yang mengingati 10 ayat awal suratul kahfi, maka dia terpelihara dari dajjal. Cuma requirement, tuntutan kita terhadap Al-Quran bukan semata-mata kita hafal, dijadikan sebagai wirid begitu sahaja. Tetapi Al-Quran ini sebagai bayinat, sebagai keterangan, sebagai pedoman, sebagai dustur. Jadi bukan semata-mata untuk kita baca, kemudian kita jadikan bacaan itu mudah-mudahan sebagai benteng kita, tetapi fungsi utama Al-Quran itu sebagai kefahaman, sebagai pedoman hidup. Dan untuk hidup dengan dalam keadaan sejahtera begitu, mestilah merujuk kepada abdihi. Dan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan abdihi, iaitu supaya kita ikut ubudiyah Nabi, ketaatan Nabi, kehambaan Nabi. Bukan semata-mata pada fizikal, memuji rupa paras fizikal Nabi sahaja, itu tidak cukup, tetapi mestilah merujuk pada ubudiyah. Dan seterusnya dalam huraian dari surah yang lain disebutkan tadi bahawasanya jalan yang istiqamah mesti merujuk kepada an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Golongan yang tak istiqamah itu adalah golongan yang sudah tahu mana betul mana salah, tetapi dia mementingkan kepentingan hidup dia. Dan yang tak istiqamah itu juga adalah yang selesa diperbodohkan, akhir sekali jadi sesat dalam keadaan dirinya merasakan dia sedang melakukan amal kebaikan. Jadi cukup sekadar ini sahaja pada malam ni, suratul Kahfi ayat pertama sahaja. Mudah-mudahan ayat pertama itu menjadi pedoman dan manifestasi utama dalam kehidupan kita, untuk kita melaksanakan, mengamalkan, merealisasikan ayat pertama ni pun sebenarnya hakikatnya berat. Maka disebabkan itulah kita faham slow-slow terlebih dahulu supaya ilmu kita dapat diamalkan. Rasa sekadar itu sahaja. Terima kasih pada yang mengikuti. Allahumma ballagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.